Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat sama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas. Insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada muka surat 376 insya-Allah daripada surah Asy-Syu'ara. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki muka surat terakhir pada surah Asy-Syu'ara insya-Allah. Jadi sebelum daripada ni kita telah ceritakan tentang surah Asy-Syu'ara ni dengan panjang lebar. Kita telah bercerita tentang macam-macam perkara lah. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Amr Khalid di dalam bukunya Khawatir Al-Quran, disebutkan bahawa tema kepada surah ini adalah bercerita tentang beberapa perkara dan di antaranya yang penting dalam surah ini ialah cerita tentang al-i'lam. Dia kata iaitu bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan perkara-perkara yang digunakan oleh para nabi, bagaimana dialog para nabi dengan memusuh-musuh mereka, iaitu bukan musuh sebenarnya tapi orang-orang yang menentang mereka, orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang mentakzibkan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan di dalam surah ini 7 orang nabi-nabi dan juga rasul yang bagaimana mereka ini menghadapi kaum mereka, dan kaum mereka kesemuanya adalah mendustai mereka. Dan Allah Ta'ala menceritakan bahawa majoriti daripada orang-orang kaum mereka ini adalah mendustai mereka dan tidak beriman dengan mereka. Dan akhirnya apa yang terjadi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah datangkan azab kepada mereka. Ada setengah daripada mereka tu yang meminta azab itu datang kepada mereka daripada nabi-nabi ini, jika sekiranya nabi-nabi itu orang yang benar. Dan nabi-nabi ini apabila telah berlaku pendustaan yang dahsyat ini, maka mereka akhirnya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa AS, kepada Nabi Ibrahim AS, kepada Nabi Shu'aib AS, Nabi Lut AS, kepada Nabi Hud AS, Nabi Saleh AS, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada ini. Jadi kita sebenarnya masih ada sisa-sisa lagi yang terakhir daripada kisah Nabi Shu'aib AS yang kita baca last kali, iaitu mereka ini telah dikatakan mereka ini telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa lama. Tetapi akhirnya Allah SWT akan menceritakan dalam muka surat ini, iaitu apa yang terjadi kepada mereka, iaitu apa? Iaitu ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. InsyaAllah dalam muka surat ini, iaitu pada ayat 207 pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebutkan iaitu Allah Ta'ala beri kesenangan, Allah Ta'ala beri kekayaan kepada manusia. Tetapi apakah kekayaan itu akan dapat memelihara mereka? Apakah kesenangan itu apa yang diberi nikmat kan? Iaitu makanu yumatta'un kat sini, iaitu apa-apa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah dapat memberi pertolongan kepada manusia? Jadi jawapannya tidak. Sebagaimana juga kita baca dalam surah yang simple, iaitu surah ayat lazim, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi dalam ayat surah Lahab ni Allah Ta'ala ceritakan juga, iaitu Abu Lahab ialah orang kaya di Mekah kan, dan begitu jugalah isterinya juga orang kaya, tetapi semua benda yang ada pada mereka, semua apa yang usahakan oleh mereka, semuanya tidak dapat memelihara daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah yang berlaku. Allah Ta'ala pun membuat kesimpulan di dalam dalam muka surat yang kita baca sekarang ni, iaitu apa? Allah Ta'ala kata wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun, bahawa Allah Ta'ala tidak membinasakan mana-mana kaum, mana-mana kampung, mana-mana bandar dan sebagainya, melainkan illa laha munzirun, melainkan ada padanya itu munzir, iaitu orang-orang yang memberi peringatan bahawa perkara ini pasti akan berlaku jika sekiranya mereka ini menolak nabi-nabi dan juga menolak rasul-rasul. Jadi kita tengok banyak daripada bandar-bandar yang telah dijumpai di atas dunia pada hari ini. Sebagai contohnya ialah satu bandar di Itali, iaitu yang
dikambus habis oleh gunung berapi. Jadi sama ada ia berlaku dalam bentuk gunung berapi ke, gempa bumi ke, banjir besar ke dan sebagainya, semua itu adalah bentuk-bentuk yang mana Allah Ta'ala datangkan sebagai alat untuk membinasakan sesuatu kaum. Ni cerita ni ialah sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala sebutkan kat sini bahawa mesti akan ada di kampung tersebut, di bandar tersebut. Tapi dalam ayat ni digunakan perkataan kampung kan, Qaryah. Qaryah ni dalam zaman moden ni ialah kampung lah. Tapi maksud di sini ialah mana-mana negeri. Mana-mana negeri mesti akan Allah Ta'ala utuskan seorang Rasul sebelum daripada dibinasakan itu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain kan, wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Kami ni tidak akan mengazabkan satu kaum itu, menghantar bala, menghantar apa kepada satu kaum itu, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar dulu kan seorang rasul kepada kaum tersebut untuk memberi peringatan. Jadi samalah seperti yang kita baca pada ayat ini, Allah Taala ulangkan satu sunnatullah di atas dunia ini, iaitu wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun, melainkan ada padanya munzir. Jadi kita juga telah sebutkan sebelum daripada ni, munzir artinya orang memberi peringatan, iaitu sama ada rasul ataupun nabi. Dan satu lagi ialah munzar, iaitu kaum tersebut, kaum yang diberi peringatan. Zikra wa ma kunna zalimin. Allah Ta'ala kata itu semua adalah menjadi peringatan. Allah Ta'ala hantar. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berulang kali di dalam surah ini disebutkan dua sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar, iaitu Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Al-Aziz tu maknanya Allah Ta'ala mampu untuk membinasakan mereka. Dan kemudian Ar-Rahim, tapi Allah Ta'ala tu sayang kepada mereka dengan mengutuskan Rasul-Rasul. Jadi disebutkan sini, sebab itulah Allah kata wa ma kunna zalimin. Allah Ta'ala ni tidak zalim. Kalau Allah Ta'ala zalim, nescaya dia akan hapuskan, dia akan binasakan tanpa diutuskan apa-apa. Tapi ini telah diutuskan Rasul-Rasul. Tapi mereka tetap juga engkar, sebagaimana apa yang telah berlaku di dalam sejarah yang panjang lah, sejarah Nabi-Nabi yang telah kita baca juga dalam surah ini. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan wa ma tanazzalat bihi syayatin. Wa ma tanazzalat bihi asyayatin. Ikut terjemahannya dia kata, dan Quran ini pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Iaitu bahawa syaitan ini sebab apa ayat ini diturunkan? Ayat ini disebutkan sebab tuduhan, di antara tuduhan yang dikatakan oleh orang yang anti-Islam ni, orang yang tak suka Islam sejak daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, mereka mengatakan bahawa sebenarnya Muhammad ini diberi wahyu oleh syaitan, sebenarnya diilhamkan oleh syaitan. Ini samalah seperti yang berlaku kepada tukang sihir kan, pawang dan sebagainya, yang mana mereka ni ilham mereka ni datang daripada benda gaib juga, tetapi gaib itu ialah syaitan, bukannya malaikat. Jadi mereka menuduh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini adalah juga mendapat ilham daripada syaitan ini. Sebab itulah dia kata apa ni dia tukang sihir dan sebagainya. Jadi Allah SWT menafikan kat sinilah bahawa wa ma tanazzalat bihi syayatin. Bukannya Quran ini ataupun apa yang disebut oleh Muhammad ini, apa yang disebut oleh kita semua, oleh pendakwah pada hari ini, itu bukannya pandai-pandai kita sendiri kan, tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala kata wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, iaitu tidak layak bagi syaitan itu. Wa ma yanbaghi, syaitan itu tidak layak dan tidak mampu pun untuk membawa Quran. Kalaulah syaitan ni mampu membawa Quran ini, membawa sama seperti Quran, saya dia akan berlaku lagi lah sekarang kan, pada hari ini, kerana syaitan tu masih wujud Syaitan tu boleh berhubung setengah tu dengan setengah-setengah orang kan. Yang setengah-setengah orang yang memang nak berhubung dengan syaitan, maka syaitan akan berhubung dengan dia. Jadi kenapa mereka ni tak bawa sama seperti Al-Quran kalau mereka ni hebat sangat kan? Jadi Allah Ta'ala kata wa ma yanbaghi lahum. Memang syaitan ni tak mampu, tak layak, dan juga wa ma yastati'un, dan tidak mampu. Kemudian innahum anis sam'i lama'zulun. Allah Ta'ala sebutkan dengan jelas kat sini, iaitu apa? Bahawa syaitan ini anil sam'i, daripada mendengar, lama'zulun, itu terpisah. Maksudnya dihalang daripada mendengar. Mendengar apa? Jadi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, syaitan ni kan, syaitan, iblis, syaitan, jin dan semua tu, dia boleh naik ke atas sebagaimana disebutkan oleh dalam surah Al-Jin. Kemudian tiba-tiba sekali itu, tiba-tiba mereka nak naik ke atas tu, tiba-tiba mereka ini mendapati ada harasan syadidan wa syuhuban. Jadi apa ni? Ada tiba-tiba penjaga, ada tiba-tibanya bintang-bintang yang melontar mereka kan, syuhub.
Syuhub ni adalah maknanya macam tahi bintang lah, kita kata meteor kan. Jadi dia datang, jadi syaitan kata apa hal ni, apa hal ni? Tengok-tengok rupanya Nabi Muhammad SAW telah diutuskan. Jadi sejak daripada situlah syaitan tidak, jin semua tidak boleh lagi untuk mengintai-ngintai, mencari rahsia langit dan sebagainya. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata kat sini, innahum anis sam'i lama'zulun. Mereka itu tidak lagi boleh mendengar tu, dihalang daripada mendengar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang antara yang terakhirnya dalam ayat 213, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu apa? Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini satu peringatan lagi lah. Dulu kita dah baca kan benda ni, apa yang dibuat oleh orang kafir, orang musyrik dan sebagainya. Setengah daripada mereka tu bukannya musyrik 100%. Maknanya bukan 100% ni, katanya bukan mereka tu menolak Allah Subhanahu Taala. Seperti mana orang Quraisy. Orang Quraisy ni tahu bahawa Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu wujud, Allah Ta'ala tu nama dia Allah. Jadi mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah, sebagaimana ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkanlah dalam hujung ayat ni bahawa ditakuti kan kita ni sebagai orang Muslim, kadang-kadang mungkin juga kita ni kan berdoa kepada Allah, tapi dalam masa yang sama juga ialah berdoa ataupun beribadat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kan. Sebagaimana ada di kalangan kita kan orang Muslim tetapi pergi ke kubur-kubur, pergi buat minta sesuatu daripada gini dan gini kan. Sedangkan benda itu tidak boleh, sebab tu adalah benda itu termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Sebab itulah Allah Ta'ala kata kat sini, fala tad'u ma'allah. Janganlah kamu meminta, menyembah ma'allah, bersama-sama dengan Allah itu, ilahan akhar, Tuhan-Tuhan yang lain. Fatakuna minal mu'azzabin. Sebab apa? Kalau kamu buat macam tu, kamu juga akan termasuk dalam orang-orang yang diazab. Jadi maknanya itu juga adalah satu kesalahan. Bukan hanya orang musyrik saja yang salah, tapi kemungkinan juga ada orang Islam yang akan buat benda tu, maka dia akan terkena juga termasuk dalam orang-orang yang akan diazab itu. Dalam ayat 214 Allah Ta'ala kata wanzir ashiratakal aqrabin. Jadi sampailah kepada ayat yang mungkin kita biasa dengar ayat ni kan. Jadi ayat ni apa? Nombor satu, Allah Ta'ala perintahkan supaya jangan kita ni beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, tugas kita kan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua dalam ayat 214 ni ialah beri peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat. Walaupun ayat ni ada kaitannya dengan apa yang berlaku kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diminta melalui ayat ini, bila turunnya ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi naik ke atas bukit Safa, lalu memanggil kaum ni, Bani ini semua, kemudian diceritakan bahawa dia ni adalah seorang rasul. Jadi walaupun ini adalah cerita yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari Al-Bukhari dan juga Muslim, satu cerita yang sangat sahih lah tetapi ayat ini bukanlah maknanya ialah berhenti setakat itu saja. Maknanya bukan hanya terpakai kepada Nabi SAW saja, tapi ianya terpakai kepada kita semua. Jadi kalau kita tak tahu kisah ni pun, bila kita baca ayat ni, kita akan jumpa ini wanzir ashiratakal aqrabin, maknanya hendaklah kamu memberi peringatan kepada keluarga yang terdekat. Itu adalah tugas dan tanggungjawab kita semua kan. Al-ashirah dalam bahasa Arab ni adalah iaitu ahli rajul, iaitu keluarga seseorang itu, yang mana daripada itulah dia kita panggil keluarga lah, keluarga besar kita panggil, yang bukan keluarga kecil kan. Ashirah ni, al-aqrabin ni kalau ikutnya yang terdekat maksudnya. Jadi yang terdekat tu maksudnya ialah mungkin bukan jauh 5 pupu, 6 pupu, 10 pupu kan, tetapi maksud kat sini yang disebutkan oleh ulama tafsir, dia kata ialah kal aba wal abna wal ikhwah wal akhawat wal a'mam wal ammat, semua tu pak saudara, mak saudara, itu kira yang terdekat. Jadi itulah yang Nabi buat kan. Sebab kalau ikut keluarga yang besar, semua orang Quraisy tu keluarga Nabi kan. Tapi kita kena buat benda tu semua ialah apa? Bukan maknanya kita terpaksa menunggu mereka ni semua masuk Islam ke, semua mereka ni beriman ke, mereka semua ni adalah menjadi baik ke, tidak kan. Kalau nak tunggu mereka menjadi baik, kemudian barulah kita nak ajak orang lain, maka nampaknya sampai bila-bila lah Nabi SAW tidak akan berdakwah kepada orang lain. Kerana apa? Kerana Abu Lahab tu masih lagi tidak beriman kan, sampailah kepada akhir hayat dia. Jadi tidaklah artinya begitu, tapi maknanya kita kena ada dimulakan. Sekurang-kurangnya kalau kita buat macam tu, dia tidak akan menjadi hujah lah kepada kita. Oleh orang lain kata keluarga dia pun terbiar, keluarga dia pun tidak didakwahi dan sebagainya kan. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat 215, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah kamu wahai Muhammad juga, dan juga kepada kita semua, iaitu hendaklah ikhfid janahak. Ikhfid janahak ini dalam bahasa Arab artinya ialah rendahkanlah sayapmu.
Jadi ini adalah ungkapan dikatakan sebagai kinayah kepada at-tawadhu', iaitu hendaklah kamu bertawadhu' kepada pengikut-pengikut kamu daripada orang beriman. Kalau ikutnya memanglah pengikut kamu ni memang orang beriman kan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi dia sebut, dia ulangkan untuk dia kata takkidkan lagi, takkid bahawa mereka ni adalah orang beriman, mereka ni pengikut kamu. Jadi oleh kerana itu maka hendaklah kamu bertawadhu' dengan mereka. Tawadhu' ni sebagaimana saya sebut tadi, iaitu merendahkan sayap kan, iaitu diambil daripada seperti ayam ke, seperti burung ke, seperti apa-apa yang ada sayap tu. Jadi kalau dia nak jaga anak-anak dia, dia nak pelihara anak-anak dia, maka dia sayang pada anak-anak dia, dia akan turunkan sayap dia tu kan untuk menjaga anak-anak dia. Jadi begitulah kita orang mukmin hendaklah iaitu bersama-sama kita ni apabila kita bersama-sama dengan orang mukmin, sama-sama kita kan, sama-sama orang-orang yang bersama, maka hendaklah kita ada rasa kasih sayang tu. Tak boleh kita benci, I hate you ke apa benda kan tapi kena ada perasaan tu, iaitu perasaan kita sayang pada mereka, kita kena merendah diri pada mereka, kita kena tawadhu' dengan mereka. Jadi kalau disebut dalam tu ialah al-layyin wal-rifq, di dalam bentuk hissiyah dan juga dalam bentuk mujassamah, iaitu dalam bentuk secara lahir pun, secara dalam hati pun hendaklah kita rasa ada perasaan tu, perasaan sayang kepada orang-orang yang bersama, terutamanya orang bersama dalam orang yang minat, orang suka kepada Islam, orang minat pada Islam kan, orang yang jadi orang yang macam tu sepatutnya kita kena sayang pada mereka. Kemudian fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Allah SWT kata fa in asauka, dan jika mereka itu engkar kepadamu, jika mereka ni maksiat tu artinya, asau tu artinya ialah tidak mengendahkan, artinya tidak mengikut, artinya tidak mau patuh, tidak mau dengar apa yang kamu cakapkan. Siapakah mereka ini? Kalau ikut kat sini ialah asau kata itu ialah maksud dia itu ialah asyirah tadi tu, yang Nabi SAW disuruh untuk memberi peringatan kepada mereka. Jadi sebab dalam perkataan Arab kat sini asaukan ni mereka tu siapa? Jadi itulah mengikut Al-Alusi dalam tafsir dia kata asaukan di sini ialah asyirah tadi. Jadi Allah Ta'ala beritahu supaya kita ni memberi peringatan kepada keluarga tu. Tapi kalau mereka ni tetap juga tidak mahu mendengar, tidak mahu mengikut, fa in asauka fakul, maka katakan inni bari'un mimma ta'malun. Maka macam isytiharkan, declarekan, aku tak bertanggungjawab. Itu bari' aku berlepas diri. Dalam bahasa dia artinya aku, apa-apa yang kamu buat aku dah tak nak bertanggungjawab lah. Itu terpulang kamu lah dengan Allah SWT. Nanti janganlah nak minta syafaat lagi dengan aku dan sebagainya kan. Sebab apa? Aku dah cakap sekarang kepada kamu semua, kamu tak nak ikut, so terpulanglah pada kamu. Sekarang nak buat macam mana? Aku tak boleh paksa kamu kan. Fakul inni bari'un mimma ta'malun, aku bari daripada apa yang kamu lakukan. Wa tawakkal 'alal azizir rahim, dan bertawakkallah kamu wahai Muhammad, wahai orang beriman, wahai orang yang berdakwah, bahawa hendaklah kamu bertawakal. Selepas daripada semua, selepas kita dah buat, maka an-natijah, iaitu resultnya ialah kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak payah susah-susah kan. Janganlah serabut sakit fikir kenapa dia tak beriman kan. Kita kena fikir jalan macam mana cara yang terbaik, cara yang mampu kita boleh buat kan. Jadi kalau kita dah buat dah semampu kita, maka selepas daripada itu wa tawakkal 'alal azizi ar-rahim. Allah Taala sebut lagi dua sifat dia, iaitu al-aziz dan juga ar-rahim kan. Allah Taala Maha Aziz, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi yaraka hina taqum, iaitu yang Allah Ta'ala ni melihat ketika kamu ni bangun. Dia kata matakun, hina takum, ketika kamu bangun. Bangun apa tu? Ketika kita sembahyang Kemudian wa taqallubuka fis sajidin, dan juga iaitu gerak-geri. Taqallubnya ialah sekali macam ni, sekali macam ni, macam ni, ketika kamu sujud. Erti kat sini ialah dia nak menunjukkan, dia kata ada beberapa pendapat ulama lah. Ada yang kata nak menunjukkan bahawa Nabi ni menyusun para sahabat ketika nak sembahyang kan. Fis sajidin ni bukan maksudnya semasa sujud, tapi maksudnya orang sembahyang bagi-bagi orang sembahyang. Jadi gerak-gerak kamu semasa sembahyang tu. Tapi digunakan perkataan sujud sebab apa? Yang paling penting dia kata di dalam sembahyang ni adalah sujud Jadi maka diungkapkan bahawa semua sembahyang tu adalah dia panggil sebagai as-sajidin, orang yang sujud apabila orang tu sembahyang. Jadi Nabi SAW dia, tapi ada juga pendapat lain mengatakan, dan di kalangan ahli tafsir mengatakan wa taqallubuka ni ialah kamu duduk, kamu rukuk, kamu berdiri dan sebagainya, itu makna pergerakan kamu semasa kamu sembahyang. Kemudian innahu huwas samiul alim,
Sesungguhnya Allah Ta'ala lihat, Allah Ta'ala tahu kan apa yang kita buat tu kan. Jadi kita dah berdakwah, kita dah cerita Islam pada orang, kemudian orang tak terima, kemudian Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat ni kan. Itu kita sujud dan sebagainya. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Dalam ayat 221, Allah Ta'ala bertanya, tidakkah kamu mahu tahu, aku nak beritahu kepada kamu siapakah syaitan-syaitan itu selalu turun. Jadi Allah Ta'ala kata tanazzalu ala kulli affakin athim. Jadi yang tadi yang dia katakan tuduhan bahawa syaitan ni turun kepada Muhammad, syaitan ni cerita kepada Muhammad dan sebagainya tu, sebenarnya syaitan tu bukan turun kepada Muhammad. Sebenarnya tu ada juga syaitan turun. Ada juga syaitan ni pergi jumpa, ada juga syaitan ni pergi jumpa orang, tapi bukan Muhammad. Siapakah orang yang syaitan selalu pergi jumpa tu? Allah Ta'ala kata ialah affakin athim. Affakin athim ni ialah orang-orang yang dusta, daripada perkataan ifkun, sebagaimana yang kita bincang sebelumnya. Ifkun ni ialah klimak kepada dusta. Maknanya orang-orang yang banyak bercakap bohong, yang malu mengata tak betul orang ni dia ni banyak tak betul lah, banyak bohong dia tu. Dan juga athim, orang banyak berdosa. Jadi apabila Allah SWT sebutkan macam ni, maka adakah Muhammad tu termasuk dalam affat athim? Muhammad tak pernah bercakap dusta. Ini memang diakui oleh orang kafir Quraisy sendiri kan, bahawa kamu ni tak pernah mendustakan. Ma jarrabna alaika kaziban. Sebagaimana Nabi bila naik atas Bukit Safa tu, bila ditanya, dia akan jawab macam tu. Itu perkataan yang dijawab oleh orang Quraisy, itu ma jarrabna alaika kaziban, iaitu kami tak pernah pun berpengalaman dengan kamu ni kamu ni pernah berdusta. Kemudian lagi athim, adakah Muhammad ni athim, iaitu orang berdosa? Tidak kan. Muhammad ni adalah seorang yang amin, diberi gelaran oleh orang Quraisy tu. Jadi makna kat sini kan, adakah Muhammad ni ada mempunyai dua-dua sifat ni? Tidak ada, langsung tak ada. Jadi tiba-tiba boleh dituduh bahawa syaitan tu turun kepada, tak, syaitan tak akan turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan hanya turun kepada orang yang affakin athim. Jadi orang Quraisy dia tahu. Jadi kita pun yang hidup pada hari ni kita tahu kan, kita boleh tengok kan, siapa yang berdosa, siapa tak berdosa kan, siapa orang yang jahat, siapa orang yang tak jahat. Jadi kalaulah pendakwa-pendakwa Islam tu itu yang dikatakan jahat, tapi kenapa tak orang-orang lain yang buat dosa dan juga yang mengaruk, merapu, buat fitnah itu tidak dianggap sebagai jahat? Sepatutnya itulah sebenarnya yang syaitan datang kepada mereka tu. Datang memberi wahyu lah kita katakan. Bukan memberi wahyu dalam erti wahyu, tapi wahyu dari segi bahasa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka itu mencampakkan, dia kata, mendengar sungguh-sungguh apa yang disampaikan. Yulquna as-sam'a tu maknanya mencampakkan pendengaran. Jadi orang yang macam tu, yang Allah Ta'ala kata affakin athim tadi, mereka ni dengar apa yang syaitan cakap pada mereka. Bukan dengar betul, tapi maknanya mereka ni ialah mendengar cakap. Apa yang syaitan minta pada mereka, itu mereka akan patuhi, laksanakan. Dan banyak daripada mereka tu, Allah Ta'ala kata wa aktsaruhum kadzibun. Kemudian Allah SWT pada ayat yang terakhir ni 224 yang akan kita baca ni, barulah datanglah perkataan yang menjadi nama kepada surah ini, iaitu apa? Wasyu'ara. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini yang terakhirnya ialah wasyu'ara. Kenapa disebut asyu'ara? Kerana syu'ara tu adalah sebagaimana macam kita nak kata pemberita ataupun pada hari ini, iaitu orang-orang yang di mana didengari, sebab zaman tu tak ada artis, zaman tu tak ada selebriti kan. Jadi selebriti pada zaman tu ialah asyu'ara ni. Jadi apa kerja asyu'ara ni? Ialah dia menceritakan, dan apa yang dia cakap tu banyak orang dengar. Orang minat nak dengar dengan dia kan. Orang tak minat dengar kita kan. Orang tak minat, adalah minat juga kan, tapi maknanya orang lebih minat tengok kan dia dapat berapa juta like ke berapa kan. Macam kita, juta like dia dapat kan, berjuta-juta, yang paling top artis. Kenapa artis ni berapa? Jadi artis ni samalah dengan asyu'ara di zaman Nabi SAW, iaitu diminati sebab apa? Kata-kata dia indah dan sebagainya. Jadi Allah SWT kata kat sini wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dia ni, penyair-penyair ni dituruti oleh golongan yang sesat. Maknanya tengokkan Allah Ta'ala kata asyu'ara, iaitu orang yang diminati ni biasanya diikuti oleh orang sesat, orang yang tak tahu apa kan, orang yang maknanya tak berkeruan, orang kata kan, tak berketentuan dalam terjemahan oleh Syekh Abdullah Basmih ni, dia kata itulah yang mengikut pada syu'ara ni. Jadi memanglah kita tengokkan maknanya kan, kalau orang-orang yang benar, orang-orang yang faham, dia tak akan ikut syu'ara ni kan. Sebab apa? Syu'ara ni adalah kebanyakan daripada mereka adalah merapu, tak betul kan. Tapi mereka itu diikuti, disukai.
Jadi orang menyukai itu, Allah Ta'ala sebutkan pula itu, mereka adalah al-ghawun. Jadi sebab itulah kita ni jangan terpengaruh dalam dunia kita kan dengan ramai peminat dan sebagainya. Sebab apa? Ramai peminat kepada seseorang tak semestinya orang tu. Ini saya cerita ni benar tak betul Ada ramai insya-Allah, alhamdulillah pada hari ini kan orang yang minat kepada pengajian agama dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok tidak boleh menandingi lagi peminat-peminat kepada orang-orang yang tak betul ni. Asy-syu'ara ni lah kan, golongan asy-syu'ara kita katakan. Jadi Allah SWT sebut lagi kan, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Adakah kamu tidak melihat bahawa mereka ini merayau-rayau dengan tidak ketentuan dalam tiap-tiap lembah. Jadi apakah dimaksudkan dengan merayau-rayau di dalam setiap oasis dalam setiap tempat, dalam setiap lembah ni kan, merayau-rayau tak tentu hala. Jadi banyaklah ulama-ulama tafsir menyebutkan kat sini, adakah ini bermaksud mereka merayau di lembah-lembah betul-betul? Itu adalah fizikalnya macam tu kan. Tetapi ini diterjemahkan oleh Syekh Basmeh sebagai contohnya. Dia kata ialah mereka ini duduk di alam khayal dan angan-angan kosong kan, alam-alam yang tak betul kan. Mereka duduk memanglah kalau kita tengok pada hari ini kan, kebanyakan daripada cerita tu cerita merapu-rapu kan. Cerita dalam novel ke, kalau tulisan, ataupun cerita dalam movie ke, ataupun cerita dalam drama ke, tak habis-habis kan. Cerita benda yang khayal semua kan. Khayal benda yang tak betul dan sebagainya kan. Dan tidak ada mesej pun nak sampai kat situ, ataupun mesej tu mesej kejahatan, mesej syaitan kan. Jadi sedikit sajalah di antara media-media ni yang meluahkan, memberikan mesej-mesej yang baik kan. Memang ada yang baik, bukan tak ada kan, tetapi banyak tu adalah dibuat oleh asy-syu'ara, golongan-golongan asy-syu'ara ni yang merayau-rayau tak tentu hala, sebagaimana kata Al-Quran kat sini, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka ni mengatakan satu benda yang mereka tak buat. Sebab itulah kita katakan tak bahawa nama dia kan, nama orang tu pelakon nama dia kan. Apa makna pelakon? Pelakon ni makna dia berlakon. Dia tak buat, tapi sebenarnya dia berkata saja kan. Dia kata masya-Allah kan, sebab dia hafaz skrip dan sebagainya kan. Jadi sebab itulah maknanya golongan-golongan yang terlibat dalam perkara ni hendaklah kena faham, kena jaga-jaga kan, supaya tidak termasuk dalam kumpulan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu apa? Berkata tapi mereka ni tak buat kan. Nampak macam kata kita nampak baik kan, sebab apa? Dia berlakon jadi orang baik selalu kan, tapi sebenarnya di belakang masya-Allah kan, kita pun terkejut kan. Gitu kan. Jadi jarang yang terbalik. Dia biasanya ialah sama ada dalam movie ni baik, ada juga orang yang dalam movie dia jahat, pelakon dia jahat kan. Kalau menjadi asy-syu'ara tu dia jahat, tapi bila dia ni dia baik. Ada juga macam tu kan. Tapi kebiasaannya kalau dah jadi pelakon ni, maka adalah benda-benda kena buat macam ni kan. Jadi yaquluna ma la yaf'alun, berkata apa yang mereka tidak buat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adalah pengecualian selepas daripada itu, iaitu pada ayat 227 dan terakhir dalam muka surat ini dan juga dalam surah ini, iaitu Allah Ta'ala berkata ada juga pengecualian, iaitu illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Jadi sebenarnya di kalangan sahabat ni kan, adalah juga di kalangan mereka ni ialah orang-orang yang dianggap sebagai penyair ni, sebagai orang artis lah, kita selebriti, iaitu seperti apa? Hisam bin Sabit, seperti Abdullah bin Rawahah, seperti Ka'ab bin Malik. Bila ayat tadi ni turun, ayat Syu'ara ni turun, yang cerita pasal Asy-Syu'ara ni, sebelum daripada illa ni, sebelum daripada pengecualian dalam ayat 227 ni, lalu mereka pun datanglah kepada Nabi SAW. Mereka menangis kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, tengok ayat ni dah kena daripada kita kan, kami yang gini. Jadi Nabi pun membacakan ayat yang terakhir ni kan, iaitu illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa zakarullaha katsira, dan mereka ini wa zakarullaha katsiran, dan mereka ini mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya, wan tasaru min ba'di ma zulimu, dan mereka ini orang-orang yang membela diri. Dia katakan, kalau ikut terjemahkan, membela diri setelah mereka itu dianiaya. Kemudian min ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yang qalibun. Itu ayat terakhir kan. Jadi selepas daripada baca ayat ni, iaitu ayat ni kata selepas itu mereka membela diri, artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum daripada ni mereka ni hebat juga, mereka selebriti juga sebelum masuk Islam. Lepas tu mereka jadi baik, mereka berubah dan sebagainya, maka itu adalah tidak termasuk dalam golongan asy-syu'ara, sebagaimana yang diblamekan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah yang mengarut-ngarut tadi ni,
Maka Allah Ta'ala kata yang terakhirnya, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Orang-orang yang zalim itu nanti akan tahulah ke mana tempat nak pergi dia. Tempat akan dibalasi, tempat mereka akan kembali nanti. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah surah Asy-Syu'ara kita berakhir di sini, dan insya-Allah selepas daripada ni kita akan membaca surah yang baru, iaitu surah An-Naml. Insya-Allah jumpa lagi esok. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.